Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita berada di Masjid Al-Mu'min, Kampung Tanah Putih, Pekan. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dunia dilanda pandemik ataupun Corona 19. Kita di negara kita ni masih boleh berada di masjid-masjid, surau-surau, dan kita duduk di rumah-rumah Allah. Bukan setakat duduk, tetapi kita pada hakikatnya berada di taman-taman syurga. Kerana dalam majlis ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang mencari jalan ataupun berada di majlis-majlis ilmu, Allah SWT mudahkan baginya jalan ke syurga. Kerana nak pergi ke syurga itu kuncinya dengan ilmu. Tuan-tuan berada di masjid-masjid, di surau-surau, bukan kerana kita datang semata-mata datang, tetapi kerana kita diberikan ilmu. Maka kita datang kerana kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Taala tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya rezeki kita, kehidupan kita ini sudah disediakan oleh Allah. Kita yang asasinya ialah menunaikan titah perintahnya. Bila kita tunaikan perintahnya, Allah Ta'ala sudah berjanji dah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Begitu juga ayat yang menceritakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Artinya semuanya akan menuju ke jalan ke syurga. Kerana kita tempat asal kita memang asalnya kita di syurga. Datuk nenek kita dulu Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga dengan takdir Tuhan, duduklah di bumi ni sebab bumi ni sudah dicipta oleh Allah. Maka nak balik semula ke syurga, maka kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai ujian. Antaranya ayat yang kita sering dengar ialah surah Al-Mulk lah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada yang mati dah, ada yang masih hidup. Allah Ta'ala nak menguji kita, terutamanya wabak Corona yang melanda 213 buah negara dan wilayah seluruh dunia. 213 negara dan wilayah seluruh dunia. Negara-negara yang teknologinya canggih pun paling banyak sekali wabak datang. Tak boleh nak kawal. Walhal benda tu kecil je, katanya seumpama nano. Nano ni lebih halus daripada kuman. Allah Ta'ala buktikan secanggih mana manusia, sepandai mana manusia, datang saja corona yang halus ni, sampai sekarang saintis tak jumpa dia punya penawar dia ataupun vaksin dia. Menyebabkan kita ini terhenti ke masjid belah Kuantan sana, 5 buah masjid agarlah tutup lah. Bila tutup agar tu kita sedih lah. Ada terasa hati kita ni sayu. Macam mana selama ni Tok Bilal panggil hayya 'alas solah, tengok pagar kunci. Ada
Bukan setakat masjid di situ saja, di Mekah sana pun tak boleh pergi. Tengok gambar orang buat haji 1,000 orang saja. Duduk berbaring je selama ni berjuta-juta. Maknanya Allah Ta'ala nak mengingatkan kita. Ada masanya Allah Ta'ala sekat kita. Ada sekat kita supaya kita berfikir balik selama ni kita beribadat macam mana. Allah Ta'ala suruh kita muhasabah balik, perbaiki balik kehidupan kita di dunia. Walaupun fenomena alam ni berbagai-bagai. Tajuk kita malam ni fenomena alam. Maknanya benda-benda yang berlaku di dunia ni, walaupun berlaku berbagai-bagai, sebenarnya tuan-tuan, hari kiamat dah makin hampir. Itu hakikatnya. Kita tengok cuaca tak menentu, kemudian tengok penyakit pun macam-macam. Denggi tak habis lagi datang pula corona. Rupa-rupanya gejala yang begini bukan setakat gejala, bukan setakat fenomena, tapi dunia ni memang nak kiamat dah, tuan-tuan. Cuma kiamat tu bila berlaku kita tak tahu. Maka kita yang masih hidup ni, mari sama-sama kita bersiap sedia. Bersiap sedia tu bukanlah bersiap sedia macam orang nak perang dah. Kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling asasi sekali adalah sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah. Sebab itu bila masjid semua tutup, kita rasa sayu lah, tuan-tuan. Sedih hati kita ni, tak boleh sembahyang berjemaah. Dan bukan setakat tak boleh sembahyang jemaah, sembahyang jemaah pula masih lagi renggang 1 meter. Tak tahu sampai bila dia boleh rapat balik dah. Sedangkan kita disuruh rapatkan saf supaya iblis jangan masuk. Tiba sekarang renggang 1 meter, iblis pun pandang lain macam. Dia kata kawan ni nak ngacau orang ni, tapi tengok dia dah renggang lah. Kena pula hari Jumaat, tak muat pula masjid sebab renggang. Dah tengah jalan pula sembahyang, kena pula sekarang cuaca panas yang sangat tinggi. Ini dipanggil fenomena alam. Walaupun namanya fenomena, tetapi tuan-tuan, sebenarnya dunia ini makin hampir kepada penghujungnya. Begitu juga dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahu azim. Jangan, kata Allah, jangan kamu sangka kamu dibiarkan begitu saja. Kita macam terasa macam dibiar Jangan mengatakan kita sudah beriman kepada Allah tetapi kita belum diuji. Sesungguhnya, kata Allah, kaum-kaum yang terdahulu sudah diuji mereka. Fir'aunnya, Qarunnya, Hamannya, begitu juga nabi-nabi diuji juga. Maka kata Allah Ta'ala, allazina sadaqu, maka bila diuji baru tahu siapakah golongan-golongan yang benar dan siapa golongan-golongan yang dusta. Dia tahu. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran 30 juzuk 114 surah untuk menjadi pendoman kepada kita hari ini, menjadi pengajaran kepada kita ini, sebagai rujukan kepada kita hari ini, supaya apa saja fenomena yang berlaku kita boleh hadapi. Bayangkan tuan-tuan, negara yang teknologi canggih, USA USA ni tak boleh nak lawan dengan dia. Dulu yang menyaingi dia Rusia. Yang Rusia dah kalah dengan Afghanistan. Afghanistan baling batu je. Dia pakai Apache. Kalau tu baling batu je meletup Apache dia. Tembak dengan kereta kebat, dia sapu-sapu je gitu je. Kenapa tuan-tuan? Allah Ta'ala yang tolong. Melalui amal ibadat mereka, berdoa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tinggal mereka lah yang paling kuasa tinggi, ditambah pula oleh Cik Alik Nim. Dia pun menyanyi hebat sehingga kita dengar corona ini daripada Wuhan. Mereka yang reka. Tapi walaupun reka-reka, kalau dulu gunakan nuklear banyak dah yang pandai menangkis nuklear ni. Negara India, Pakistan, semua dah banyak penangkis.
boleh tak boleh pergi lah. Dia gunakan virus pula. Rupanya virus sampai sekarang tak ada ubat lagi. Ini sidang jemaah yang minta Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita berbagai-bagai yang kita hadapi hari ini. Fenomena alam ni sebenarnya bukan setakat fenomena, tuan-tuan, tetapi dunia ni semakin hampir kepada penghujung. Apa dia fenomena yang kita tengok? Yang pertama, tuan-tuan, kita tengok hari ni ramai orang memiliki rumah-rumah besar, rumah besar, tetapi anggota keluarganya pula makin lama makin berkurang. Anak 8 orang, 10 orang, 6 orang. Kemudian bila anak-anak besar berkahwin, mereka hijrah keluar, tinggal dia 2 orang. Itu kalau dia masih hidup. Kalau meninggal seorang, tinggal seorang. Ada tinggal seorang pula tu, nak dapat pula pasangan bukan senang. Apa tahu pula nak dapatnya. Tak rasi semua. Tak rasi. Padahal rumah sana pun kosong seorang juga. Sana perempuan, sini lelaki, patutnya join lalu. Tapi tak lepas juga apatah lagi kita yang masih ada ni, lagi pula tak boleh. Masing-masing cabar je, cabar, tapi setakat cabar je tak lepas. Masa bercakap je boleh lah, keluar saja balik rumah tu senyap tu. Ini fenomena alam tu yang kita hadapi kan. Sekarang bukan sekat rumah besar, rumah pula tak laku pula hari ni. Pemaju perumahan sampai buat macam-macam offer, tak ada orang nak beli, duit tak ada. Ada ini gejala ataupun wabak yang menipu. Rupanya Allah Ta'ala nak turunkan ekonomi dunia ni senang saja rupanya. Datang coronavirus yang kita tak nampak dengan mata lendir kita, kena pakai alat baru nampak. Bila datang saja, kapal terbang tak jalan, beramai pramugara pilot tak ada kerja, bas ekspres tak jalan, habis. Ini ekonomi, termasuk dalam ini rumah. Banyak rumah, kalau dulu kita beli rumah tak ada lagi, kena bayar deposit. Sekarang rumah dah banyak dah, orang nak bayar tak ada. Tak ada dah orang nak belinya, kecuali rumah yang 100 setengah bawah terima. Kalau rumah 400 tu tinggal nama je lah ada. Ataupun rumah sikit, sedikit, tinggal sikit, hutang naik. Itu. Yang kedua, tuan-tuan, kita mempunyai anak-anak yang ramai. Paling kurang anak ni 2-3 orang. Biasanya anak ni 10, 12. Semalam saya dengar ada kawan tu, anak dia, adik-adik dia 20 orang. Satu mak saja. Itu zaman dulu, dekat zaman sekarang memang tak ada lah. Zaman dulu pukul 9 dah api padang lah. Bila api padang pukul 9 ke 10 tu tak tahu sajalah. Zaman sekarang pukul 2 berkayu sikar lagi. Macam mana anak belah-belah. Tengok atas bersikar dia kayu nak lampu ingatkan dia rupanya kayu bersikar. Ini anak-anak ramai. Dan semakin bijak. Macam-macam ada. Kalau telefon ni dia lebih canggih, pandai daripada kita ni. Teknologi ni memang dia hebat. Tetapi budi pekerti mereka pula semakin rendah. Kadang-kadang tak cara pun kita berbeza zaman kita dulu, anak-anak memang dia ajar kena hormat ke orang, tunduk jalan depan orang. Sekarang ni dia jalan pun tak tengok orang dah. Sebab apa? Banyak sangat benda alat kat telinga dia. Wire-wire masuk serat dah. Macam-macam wire masuk. Dia tak dengar kita panggil ni. Panggil 10 kali pun tak dengar. Telinga dia masuk wire. Ini keadaan fenomena yang berlaku sekarang. Kita bayangkan macam mana mereka 10 tahun akan datang. Dengan keadaan dunia kita ni sangat membimbangkan. Pilihan raya tengok di Sabah, kemudian Semenanjung Malaysia pula kita tengok orang luar makin ramai datang. Negara kita ni pula negara bertuah, hasil bumi banyak, macam-macam keluar ada. Di Sabah sana emas keluar. Di kampung saya tu orang ngayuk tu ada emas punya. Dulu tak tahu pakai mandi-mandi terjun sungai. Sekarang ayo ada emas. Sebab dia dah tahu emas tu. Dulu dah tahu pakai sepak batu ni. Rupanya mereka dah tahu. Tengok cangkul batu, hantar bandar 5,000 ada emas dalam tu punya banyak tuan-tuan, hasil-hasil bumi ni. Jadi kita risau
Sebab orang-orang luar sejak daripada penjajah lagi mereka datang ke negara kita sampai sekarang tak, orang-orang luar berbagai-bagai bangsa datang. Yang paling takut nanti dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Mereka menggunakan kuasa mereka rampas segala kuasa yang ada. Kita takut kita akan dianai seperti mana yang berlaku di Palestin. Palestin kita jual. Orang Yahudi, akhirnya Yahudi dah beli separuh daripada Palestin. Dia mengaku betul hak dia. Risau pada anak-anak muda kita ni. Sebab mereka sibuk dengan teknologi canggih. Naik motor pun tayar satu macam-macam tak. Kita pun pening dia. Tanya dia kenapa tayar satu ni, supaya jangan haus lagi. Tahan sikit tayar tu. Banyak dia punya jawapan dia. Ini fenomena alam. Berkompor di sini tak. Yang ketiga, fenomena alam apa dia? Ilmu perubatan semakin tinggi dan canggih, tetapi penyakit pula semakin banyak. Jumpa hospital tengok kena kanser tak. Kalau ada dulu mungkin kita tak tahu kanser ni, tak nampak kesan. Tapi tengok sekarang macam-macam dah. Anak-anak kecil macam-macam kena kanser. Kanser darah dah, kanser kulit, berbagai-bagai. Bila kanser-kanser ni tak ada ubat tuan. Caranya kemo saja. Bila kemo ni dah. Cuma anak-anak kecil saja tak berasa sakit. Tapi kalau macam kita ni dah. Ada satu makcik dia kemo, dia kata tak apalah, dia mati pun tak apa. Dia kata bapak sakitnya. Urat dia dah kecut lah. Akhirnya tinggalkan sistem tu, dia berubat dengan cara sunnah lah. Cari madu, cuka, habatus sauda. Di samping cari pula sekarang ni orang kata buah jering pun bagus. Buah jering katanya berapa kali ganda bagus dengan ubat-ubat moden ni. Sekarang ni jering pun nama anak sekarang. Orang dah tahu lah. Tapi ada sahabat tu dia tebang pun jering. Nak jaga dia musangkin. Jering dia tebang. Rupanya jering sekarang ni berapa bulan RM1. Ini tuan-tuan, rupanya makanan tradisional yang kita makan dulu rupanya banyak sangat khasiatnya. Betul jering, ulang-ulangan. Rupanya yang inilah yang menolong settingkan kita punya badan kita makan benda-benda yang berminyak. Datang pula sayur-sayur, dia boleh selesaikan makanan kita. Ada pula ini durian Belanda pula katanya bagus. Sekarang sekilo berapa ringgit? RM20 bapak mahal. Dulu siapa nak cara dia Belanda, dia jatuh belempong gitu je. Tak ada orang ambil masak. Rupanya sekarang suka hak masak tu dah. Khasiatnya banyak. Daun dia pun katanya digunting-gunting jemur. Kita rebuh daun tu boleh menurunkan darah. Tapi orang sebut daun dia Belanda tak percaya dia tak. Dia nak kepada ubat-ubatan daripada pihak hospital lah. Sebab dia orang ada sistem tu. Kita ni main agak-agak aja dah. Letak bawah bantai katanya pijak 5 lagi. Allah alam letak kan orang Islam dia pula daun banyak ni. Ini tuan-tuan. Perubatan semakin tinggi dan canggih, tetapi tetapi penyakit semakin banyak. Hospital tu sampai penuh kan. Hospital kat Tanya Lumpur tu penuh. Hospital kerajaan lagi dahsyat ya. Sebab itu pun penuh tu kerana terpaksa pergi. Kalau tidak tak pergi. Takut kata hospital ni apa, cucuk saja lah. Kejap cucuk dah. Setengah jam cucuk sekali. Apa sakit tangan kita ni. Tapi sebab yang cucuk tu misi dah. Kita pun lock lah. Mana dah. Kalau tidak kan tak boleh pula. Dia prosedur dia masuk hospital main cek darah ni. Kawan tu tangan dah berulang je ni. Punya sakit. Dia marah. Tadi baru ambil pula. Ini tuan-tuan. Perubatan semakin tinggi dan canggih, tetapi penyakit pula semakin bertambah. Pas satu-satu dulu namanya Kawasaki pula. Macam dalam motor pula. Rupanya orang makan sok janin. Ada orang keguguran. Rupanya ada pihak yang tentu ambil tu, dia buat sok. Katanya bila makan sok tu badan kita jadi power. Rupanya power sekejap daripada tu jadi macam Kawasaki lah. Tak menentu gitu, jadi macam orang gila. Sebab makan
benda yang makan manusia sendiri. Begitu juga lembu tu. Orang lembu mati dia proses balik, jadikan dedak, bagi makan lembu, jadi gila ke lembu tu. Lembu makan lembu. Dia pasal kerupa. Ini fenomena alam. Yang keempat, tuan-tuan, kita melancong berbalik sampai ke keliling dunia melancong. Ya, keluar gambar, lepas ke Australia, lepas ke Kanada, lepas ke Turki, ke Mekah. Tetapi yang kita sedih, jiran tetangga tak kenal. Tak kenal jiran tetangga, tak habis kenal lagi dah. Tapi luar negara, Masya Allah, kalau kenal pun kita tak kenal yang sebenar dia. Orang ni macam mana. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita pentingkan jiran tetangga. Sebab itu dalam hadis yang beritahu, al-dar qabla jar, al-jar qabla dar. Tengok jiran dulu sebelum tengok tempat dulu. Ini fenomena. Yang kelima, pendapatan semakin meningkat tetapi ketenteraman jiwa semakin kurang. Hari ini tak macam orang dulu. Cikgu dulu gaji berapa puluh ringgit ya. Cuba tanya cikgu dulu lagi, gaji murah je, RM100 dah, RM100, RM200. Tetapi mereka cukup dengan rezeki dia. Sebab masa tu barang-barang pun tak mahal juga. Gula tahu bersihnya sekilo. Maknanya walaupun pendapatan tak banyak, tapi sesuai dengan keadaan pada masa itu. Kita ini pendapatan banyak, RM30,000, RM40,000. Kadang-kadang kalau jawatan CEO tu tak tahulah banyak mana dapat. Tapi tak cukup juga. Akhirnya terlibat dengan korupsi. Sampai kita gerun dengan Malaysia ni korupsi tertinggi. Dah sampai tahap semakin meningkat. Terutamanya kalau kita dengar kisah-kisah yang berlaku di kawasan Raub, tempat yang banyak dengan glamournya Musang King. Di Bentong kita dengar tanah-tanah ni berpuluh-puluh ekar didedahkan dalam media Pahang Daily. Tengok ini tersedih sebab mereka tak cukup dengan hasil bumi, pendapatan dah banyak, dah makin meningkat, tetapi jiwa tak tenteram kerana mengambil benda-benda yang tak baik. Sebab itu kita kadang-kadang tewas dengan ujian dunia ni yang sangat mencabar. Tuan-tuan tengok orang barat sana, orang putih sana, liga-liga perdana main bola tu gaji bukan sikit-sikit tuan. Apa nama dia? Money. Dia gaji dia 1.9 juta seminggu tuan. Bukan sebulan, seminggu lah. 1.9 juta pound tak? Bayangkan berapa banyak. Tapi rupanya dia tak guna sangat duit tu untuk dia hantar ke negara dia di Senegal sana, Afrika. Tolong rakyat dia buat masjid, buat sekolah agama. Kita dengar tu, kita tabik lah. Dia keluar bermain, digunakan gaji dia tu untuk bina. Sebab duit banyak sangat. Yang keenam, kualiti ilmu semakin tinggi. Macam-macam sistemnya. Pakai data online. Sekarang ni kalau belajar Jaib ni dengan Mesir ni pakai online sekarang. Tak boleh pergi. Corona ni pakai online sekarang. Canggih. Tapi kita belajar online, pakai tidur lah di rumah. Masa PKP ni online, tengok dalam kelas, dalam ikutnya ada 5 orang, lain tak ada. Tidur lah. Itu maknanya kualiti ilmu semakin tinggi, tetapi kualiti emosi semakin rendah. Kita punya jiwa ni tak boleh nak bendung dah. Ada saja dah barangnya, ada saja sifat buruk sangkanya dah. Patutnya bila semakin tinggi ilmu kita, semakin hebat kita punya kehidupan. Tengok tuan-tuan ni YouTube ataupun Facebook ni, dia merata dunia kan. Kadang-kadang sahabat kita beritahu yang respon ni tak ada mungkin orang Islam, tapi dia minat tengok benda tu. Dia tahu benda tu, walaupun dia bukan Islam, tapi dia tahu benda tu fitrah, benda tu integriti, benda tu baik. Sebab benda baik ni memang Tuhan dah ciptakan asal pada kita lah.
Tapi kita tidak gunakan dengan baik, akhirnya kita orang Islam ranking kita jatuh pula. Kalau Malaysia ni rankingnya 38 nombor dia. Orang-orang negara-negara yang mempraktikkan agama ni tuan-tuan, kita ni nombor 38. Negara Kuwait lagi teruk 48, Arab Saudi lagi teruk 131. Orang PhD dah, dia buat apa ni, dia punya tesis dia. Dia research buat tengok, rupanya kita nombor 38, Kuwait 48, Arab Saudi lagi teruk 131. Yang nombor 1 tuan-tuan ialah New Zealand rupanya. Bukan negara Islam, tapi dia prihatin dengan cara yang Islam buat. Bersih, tepat masa, sangka baik, pagar-pagar rumah pun tak ada, polis tak pakai pistol. Ini New Zealand. Sebab itu di Maran sana ada Felda Kampung New Zealand. Tak, sebab kita hubungan rapat tu. Rapat dengan New Zealand ni, walaupun tengok orang hitam, tapi ada nama New Zealand dekat tu. Ini dipanggil apa? Kualiti dalam hidup kita. Islam dah tunjuk dah, tapi orang Islam tidak mempraktikkannya dengan sebaik-baik. Tengok negara Islam terlibat dengan korupsi banyak. Bila korupsi ni punah tuan-tuan. Apa tak lagi Allah Ta'ala memang tak redha. Nabi dah pesan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi dan menerima akan dimasukkan neraka. Sebab mereka menjual maruah negara dan juga negeri dia. Sebab itu orang Cina, walaupun dia Cina, kita marah corona tempat dia, tapi kalau dapat tangkap yang rasuah, dia tembak mati lah. Ini tuan-tuan, kualiti ilmu makin tinggi, tetapi kualiti emosi semakin rendah. Kenapa? Berkat tu sudah hilang, barakah tu tak datang. Sebab bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana kita ikut cara kita je. Bukan kerana Allah, tak ikut cara Allah, ikut cara kita. Bila ikut cara kita, akhirnya kita tak dapat mengawal diri kita. Bila tak kawal diri kita tuan-tuan, akhirnya datang pula iblis syaitan suruh kita terlibat dengan benda-benda yang haram. Yang ketujuh, manusia ni semakin ramai dan semakin banyak. Tengok kita, kalau kawan-kawan kita yang hidup tahun 70-an dulu, jalan raya ni memang bukan ada orang sangat, sunyi ya. Ada kereta-kereta pun boleh bilang. Saya dulu duduk Felda, mana ada kereta naik basikal ya. Tapi basikal dulu Hercules tu, piramid ni basikal. Ada sekali kayuh tu laju lah. Sekarang ni basikal lomba lain lah. Dulu bawa ubi kayu, pucuk ubi depan belakang tu kuat. Tak ada tuan-tuan. Tetapi sekarang Masya Allah, satu rumah tu ada 5-6 buah kereta. Maknanya orang makin ramai dah. Bila makin ramai, manusia semakin ramai dan banyak, tetapi rasa jiwa dan kemanusiaan semakin menipis. Rasa kemanusiaan tu makin kurang. Sebab itu negara-negara macam Jepun, mereka kurang guna kenderaan sendiri ni. Dia banyak guna kenderaan awam. Sebab apa? Bila kenderaan awam bergerak, dia dapat jimatkan kos. Supaya jangan jam di tengah jalan. Akhirnya kita punya hala tuju kita dapat pergi dengan baik. Tapi kalau kenderaan banyak, akhirnya lekat saja di tengah jalan. Jambatan kita ni 4 buah kereta terbalik. Masing-masing nak kejar orang. Kita pula sini traffic light banyak sikit lah. Patutnya traffic light bila hijau berlaku. Ini hijau, merah. Berapa kali berhenti ke tak? Patutnya dia ada jaga tu hijau, lepas kali go. Dan bila bekerja-kerja tu, akhirnya ada yang tersilap gear bagainya. Pak butir atas jambatan tu. Bila dah pak butir, habislah kereta rosak lah. Bila rosak, jiwa kita pun rosak juga. Ini maknanya manusia semakin ramai, tetapi kemanusiaan tu makin hilang. Sebab tu kita kena tengok balik nasihat daripada alim ulama dulu-dulu yang dah meninggal, dia tinggalkan pesan. Apa dia? Antaranya Imam Al-Ghazali,
yang terkenal dengan sifat sufi dia, ataupun sifat tawaduk dia. Dia tunjuk pada kita cara bersahabat. Sebab itu sistem jalan raya kita ni ataupun kehidupan kita ni, kalau dengan negara-negara barat yang tertentu lah, antaranya negara London London pun banyak orang kita beli rumah kat sana. Sebab apa? Sebab orang sana dia macam faham tak? Hormat orang tak? Kalau nak lintas dia break bagi lintas jalan. Kita kalau nak lintas pakai minyak lagi tak? Berlomba pula tengah jalan. Ini kena pula hari Jumaat kita nak sembahyang Jumaat, jalan raya jam. Kena pula macam saya jadual pula hujung sekali, kena baca khutbah pula. Lah macam-macam. So sembahyang Jumaat pula waktu dia awal pula 1-2 minit. Nak masuk pula kena baris pula, tengok suhu pula. Tok khotib pula baca khutbah, tek dia pendek pula. Sudah pula terkejut-kejut. Tapi bila baca ayat surah kiamat pula baca panjang pula. Letih pula kita nunggu, tak rokok-rokok lah. Surah kiamat. Itu kemanusiaan. Nabi dah beritahu bila kita dah beramai, ringan kan sembahyang kita tu. Tapi jangan cepat sangat. Inak taina lah. Letih lah kita ngejar lah. Dalam Fatihah tu senapah ya. Inak taina lah baca. Dia Tok Iman ni kacau lah. Itu dipanggil kemanusiaan. Jadi Imam Ghazali beritahu tak cara kita nak bergaul ni, apa dia kita kena percaya kepada sesama kita ni, saling percaya.